So tajuk minggu lepas mikroorganisma. Tajuk kita sambung tajuk proses hidup mikroorganisma. Okey. So mikroorganisma awak kena ingat ulang balik ada berapa mikroorganisma yang awak kena hafal. Okey. So mikroorganisma semua sekali ada berapa jenis? 5. 5. Okey. Semua awak kena boleh sebut 5 jenis tu apa? Bakteria. Lagi? Virus. Kuman tak ada. Protozoa. Kuman Virus. tak ada. Alga. Virus. Alga. Protozoa. Virus. Okey. Hafal Bumi. boleh sebut. Fungi. Alga. Alga. Protozoa. Protozoa. Awak dah buat peta minda kan? Dah. Ni dah siap. Dah. Okey. 1, 2, 3, 4. Lagi satu apa? Alga. Alga. Yes. Alga. Ni je. 5 je. Okey. 5 je. Bakteria, alga, fungi, virus dan juga protozoa. Okey. Okey. Contoh hafal jenis mikroorganisma. Okey. Contoh dia. Ni kita dah pergi minggu lepas kelas. Kita tengok je lah. Okey, ni contoh virus. Right. Virus yang awak perlu tahu dia ialah yang paling kecil. Okey. Yang paling kecil masuk kategori virus. Banyakkan virus ni jahat lah. Dia boleh membunuh perumah dia. Dan kebanyakan dia hanya boleh membiak dalam badan organisma, dalam badan benda hidup. Ni. Kalau kita boleh nampak virus ni memang seram lah kita. Okay. Ni virus HIV, coronavirus, influenza. Okay. So ni virus yang organisma yang paling kecil. Nak tengok dia hanya boleh tengok melalui mikroskop elektron. Ini semua dah pergi dah. Okey, bakteria. Okey, bakteria Bacillus, Salmonella, Streptococcus, E. coli. Bakteria ni ada yang hidup dalam air, ada yang duduk dalam udara, ada yang duduk dalam badan manusia. Ada yang baik, ada yang jahat, ada yang kita guna untuk buat antibiotik. Okey, ada yang berguna, ada yang tak berguna, samalah macam manusia. Okey, protozoa. Protozoa biasanya dia hidup dalam air. Contoh dia paramecium dengan amoeba. Okey, ni cikgu dah terangkan, so cikgu pergi sekali lalu je. Okey, alga duduk dalam air, Spirogyra, phytoplankton. Kadang-kadang alga ni dia jadi makanan kepada hidupan laut. Okey. Fungi, kulat. Kulat ada yang berguna kepada manusia, ada yang macam yeast dia guna kepada manusia, ada yang merosakkan makanan. Penicillium biasanya dia duduk dekat roti, penicillium dia merosakkan makanan. Mukul pun sama merosakkan makanan. Okay. So ini jenis contoh fungi. Alright. So kita terus proses hidup mikroorganisma. Okay, mikroorganisma ni, okay, masa awak dah ajar 1, 2, 3, awak dah belajar pasal benda hidup. Okay. Benda hidup ada manusia. Kemudian ada manusia, haiwan dan juga satu lagi apa? Tumbuhan. Tumbuhan kan? Manusia, haiwan dan juga tumbuhan. Okey, hidup. So dia hidup, benda hidup. So bila awak dah darjah 6, kita tambah lagi satu benda hidup untuk awak. Okey, yang ini mikroorganisma. Okey. So mikroorganisma. Mikroorganisma ni dia benda hidup. Benda hidup ni samalah dengan manusia, dengan tumbuhan, dengan haiwan, sama. Okey. So apa dia punya proses hidup dia yang membezakan antara dia hidup, antara hidupan dengan bukan hidupan. So samalah dengan kita. Okey, kalau kita bernafas, mikroorganisma pun bernafas. Kalau kita bergerak, mikroorganisma pun bergerak. Kalau kita membiak, mikroorganisma pun membiak. Sama. Okey.
So ada 3 proses hidup yang awak perlu tahu, perlu hafal pada hari ini. Okey. Proses hidup mikroorganisma yang awak perlu hafal, awak perlu tahu. Apa dia? Proses hidup dia yang pertama sekali, dia membezakan antara dia hidup dan mati, dia mestilah bernafas. Okey. Kemudian dia juga cikgu nak awak hafal 3 benda ni bergerak dan mikroorganisma juga. Satu lagi ialah dia bertumbuh. Okey, bertumbuh ni ataupun kita panggil sebagai membiak lah, grow. Okey. Kita akan buat setiap satu ni akan ada tugasan untuk awak. Okey, akan ada tugasan eksperimen untuk awak. Cikgu akan terangkan lepas ni apa yang awak perlu buat. Okey, tapi buat masa ni awak kena faham lah. Mikroorganisma ni adalah satu benda hidup. So dia melakukan proses hidup, bernafas, bergerak dan juga bertumbuh. Okey, kita tengok contoh mikroorganisma bernafas. Okey, ini pun awak boleh buat kat rumah. Okey. Ini dia campurkan tepung bersama air suamis dan gula dalam satu bekas. Ni doh lah, dia panggil doh. Ini selalu keluar dalam peperiksaan. Okey. Doh dibiarkan selama 3 minit, tepung tu akan mula mengembang. Biasa orang buat donat, orang buat roti, orang menggunakan yeast. Yeast campur dalam doh. Dalam 30 minit, dia akan mengembang. Ini membuktikan bahawa mikroorganisma ni bernafas. Sama macam kita. Bila kita bernafas, kita ambil oksigen dan kita membebaskan gas karbon dioksida. Okey, jadi yang menyebabkan doh tu kembang adalah gas karbon dioksida. Itu membuktikan bahawa mikroorganisma tu bernafas. Okey. Yang kedua, bergerak. Ini bergerak tak ada cara lain. Awak kena tengok gunakan mikroskop, ambil sampel daripada air, perhatikan menggunakan mikroskop, kita akan nampak mikroorganisma tu bergerak. Okey, ini tak ada cara lain. Guna-guna mikroskop je boleh nampak. Baik. Kalau bertumbuh paling senang nak tengok, paling mudah nak buat eksperimen, paling mudah nak buat uji kaji. Okey, kita boleh tengok pada roti. Kalau kita ada roti kat rumah, kita tengok kalau pada roti, kalau kita renjiskan air kat roti tu, lama-lama roti tu akan naik kulat. Dan kulat tu setiap hari akan naik sikit. Lama-lama dia makin penuh. Okey. Tak semestinya roti lah, awak boleh tengok dekat buah oren, buah-buahan dan sebagainya lah. So kita boleh nampak. Okey, sebagai contoh apabila air direnjiskan pada roti dan roti disimpan selama beberapa hari, tumpuk-tumpuk hitam mula kelihatan di atas roti. Okey. Baik. Awak patutnya kalau ada catatan awak boleh catat sikit ni yang latihan dia, cikgu bagi contoh lah. Okey, ini yang selalu keluar dalam peperiksaan nanti. Okey, macam tadilah. Tepung bercampur yeast, air suam dan juga gula. Alright, apa pemerhatian yang kita boleh buat? Okay, so pemerhatian ni apa yang kita nampak? Okay, pemerhatian ni apa yang kita nampak? Okay, apa yang kita nampak kat sini? Kita nampak doh itu mengembang. Itu contoh, senang je. Pemerhatian tu yang kita nampak. Okay, sebab apa dia mengembang? Sebab mikroorganisma bernafas. Okey. Kerana mikroorganisma bernafas. Okey, inference. Pemerhatian apa yang kita nampak. Inference sebab. Okey, ini selalu ditanya dalam peperiksaan. Dia bagi gambar apakah pemerhatian yang kita boleh buat. Doh itu mengembang. Doh itu membesar. Bila dia membesar? Contohnya selepas 30 minit. Inference. Kenapa dia membesar? Okey, awak boleh katakan sebagai mikroorganisma bernafas. Okey, ini contoh yang kedua, roti. Okey, roti apa yang pemerhatian apa yang kita boleh nampak, kita boleh buat pemerhatian. Okey. Bilangan bintik hitam semakin
bertambah. Kenapa bilangan bintik hitam semakin bertambah? Sebab apa? Mikroorganisma bertumbuh. Okey. Mikroorganisma bertumbuh.